Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Puan Nurul Ayu binti Muhammad selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu, dan inilah merupakan rakan-rakan seperjuangan saya, iaitu Cik Muhammad Munir, Cik Munira, Cikgu Azman, dan yang di belakang tu Puan Asia, Puan Nabila, serta kami punya guru kanan bahasa iaitu Puan Sharifah Nur Rashidin. Dan seterusnya, semua dah dapat tak yang ini? Jadi kita pergi satu-satu untuk penambahbaikan, dan untuk pengetahuan semua kita hanya ada 30 minit sahajalah untuk sesi soal jawab ataupun sesi penambahbaikan. Daripada kita punya PDPC tu, saya pergi yang pertama iaitu set indaksi lah, berkaitan dengan pentadbiran secara lisan, secara bertulis serta pentadbiran secara pemerhatian. Ada apa-apa tak nak ditambah baik, nak bertanya, boleh utarakan soalan ataupun cadangan bagi penambahbaikan. Perkenalkan diri cikgu boleh? Saya Cikgu Sunaida dari Wangsa Lawati. Cikgu apa? Yang masa Sunaida. Cikgu masa boleh menyanyi. Sebenarnya bagus kalau berdiri. nampak lagi semangat lah. Okey, terima kasih. Nanti Cikgu Zu tolong tulis dekatnya aktiviti PDP tu, supaya kita boleh buat penambahbaikan pada masa akan datang. Sebab orang ni kita akan kutip selepas ini. Okey, lagi dari segi set indaksi, ada apa-apa nak buat penambahbaikan ke? Ataupun mungkin nak memberi komen sedikit berkaitan dengan set indaksi tadi? Tak ada? Tak ada? Betul tak? Tak ada? Yang seterusnya kita pergi kepada aktiviti PDPC. Pentadbiran secara lisan, pentadbiran secara bertulis, pentadbiran secara pemerhatian. Ada apa-apa yang perlu ditambah baik dari segi aktiviti ke? Kenalkan diri cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Ketua dari Universiti Seri di Dongsa. Dari segi aktiviti tak ada masalah, cuma mungkin penambahbaikan lah. Macam seawal indaksi saya ada melihat penggunaan LCD dan juga projektor diguna pakai untuk indaksi. Namun begitu apa yang ingin saya tambah baiklah. Penggunaan LCD dan projektor tu boleh diguna sepanjang PDPC. Maknanya penggunaan secara optimum. Tadi dah bagus dah kita letakkan peranan untuk fokusan kerja supaya tak serabut. Tapi daripada kita bazirkan, bukan bazir lah, macam kertas tu yang bagi satu kumpulan, apa salahnya kalau pancarkan maklumat tu di hadapan supaya semua orang boleh nampak. Macam tadi saya tengok ada yang seorang dapat kertas, lepas tu yang lain macam kita tengok ada yang tak nampak, ada yang tak dapat maklumat. Itu sahajalah. Okey, terima kasih cikgu. Lain? Tak ada?
Assalamualaikum, saya Puan Susdan. Satu yang saya nampak tahap penguasaan TP itulah ditulis pada aktiviti. Sebab sepanjang perjalanan tidak sepanjang divisi kita akan menilai itu tahap penguasaan. Tapi saya tengok kat sini saya nampak dah cikgu ni ada bawa untuk menanda, tapi dalam dalam aktiviti itu dia tak tulis. Jadi tapi kita sebab kami dari mungkin kita tahu lagi di mana. Tapi saya rasa biasa tahap penguasaan berapa yang kita akan nilai pada hari tersebut. Okay, next. Saya Cikgu Siti daripada St. John. Lagi sekali apa? Cikgu Siti daripada St. John. Siti Radia. Saya cuma nak memainkan je. Okey, pelajar biasanya kurang pengetahuan tentang bagaimana kaedah nak membina sajak. Saya faham sebab saya sendiri pun ada masalah yang sama. Jadi mungkin kita patut tambah baik, kita bagi contoh atau rangka dulu kepada pelajar untuk nampak bagaimana kaedah dia nak membina sajak, satu rangka sajak yang dengan baik. Kemudian baru kita bagi dia memang macam cikgu tadi, and then baru dia boleh cuba untuk bina sajak dia sendiri lah. Saya rasa itu sajalah. Sebab saya faham memang pelajar asas tu kalau kita tak latih dia terlebih dahulu, pelajar agak suka nak bina sajak kan. Itu saja. Terima kasih. Bagi rangka dan Dan pelajar baru bina sajak. belajar baru bina saja. Ada lagi? Tak ada? Tak ada. Okey, yang seterusnya terakhir iaitu dari segi rumusan ataupun penutup untuk PDPC pada hari ini, pentadbiran secara lisan, secara bertulis ataupun secara pemerhatian. Boleh bagi komen atau penambahbaikan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, last sebelum saya minta Encik Munir selaku guru yang ditugaskan untuk mengajar pada hari ini untuk berkongsi perasaan sama ada gembira atau nervous dan sebagainya kan. Jadi saya nak minta Cik Azmi. Cik Azmi dulu sebelumnya kita pergi yang terakhir iaitu lagu pengajar. Pertama sekali syabaslah kepada Cik Munir dan syabas juga kepada penghati. Okey, ni spontan je, apa yang saya terfikir saya sebut je. Macam itulah bila kami di PPT pencerah. Okey. Tetapi kami memang di-train untuk mencerah. Untuk mencerah bukan mencerah tu mencari kesalahan ataupun mencari kekurangan, tetapi kami juga kena sejajarkan dengan penambahbaikan. Okay. Macam cikgu, once bila moderator tanya, feedback tu yang kita nak supaya input yang diberikan membantu kawan kita, Cik Munir. Dan Cik Munir seorang yang positif, dia boleh terima. Jadi kalau macam ni, hubungan komunikasi dua hala tu tidak berlaku. Okay. Sebab saya tak bimbing kelas Cik Munir, saya bimbing di sekolah rendah. Sekolah rendah tu dia agresif sikit lah daripada sekolah menengah ni. Tetapi murid di sekolah menengah lebih agresif daripada sekolah rendah. Okay. Apa yang saya lihat bila kita melaksanakan program Open Classroom ni adalah untuk penambahbaikan yang kita boleh bawa ke sekolah kita. Macam tadi daripada Mangsa Melawati Zoom. Kalau kelas aku ni memang tak boleh macam ni. Baik sangat budak dia. Adakah genuine murid ini begini? Okey, cikgu bila saya sebut, cikgu refleks balik di kelas cikgu. Oh, 3K ni harum biru ni. Kan? Cikgu tahu kan klien cikgu. Okey, 4 MPV. Oh, ini memang itu belum keluar lagi carutan-carutan dengan kata-kata yang best sikit kita dengar kan. Jadi itu sebenarnya bila feedback
bila feedback, walaupun cikgu tak ada penambahbaikan, tetapi apa yang Cikgu Munir buat ni, saya rasa kalau sekolah saya cuma 2 aktiviti je boleh buat. Itu yang feedback tau. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nampak Cikgu Munir buat ikut masa, timing betul, sharp, on time. Kalau saya Cikgu Munir, placement yang pertama tadi nak saring 4 maklumat pun tak tentu boleh. Itu sebenarnya yang kita nak. Tapi once bila cikgu tak bagi respon, benda tu tak berlaku. Perkara ni dia berlaku di Jepun. Open classroom ni dia open sangat tau. Open tu bukanlah kita menghentam cikgu yang mengajar, tak. Tetapi dia share balik. Cikgunya, okey, kelas ni kelas yang berapa, walaupun kita tak ada screening, kelas ni macam mana? Nampak tak? Oh, kalau lah kelas saya contohlah saya ambil di tinggi setapak, memang tak boleh. Nak suruh keluarkan perkataan, nak translate pendidikan tu, paling tak pun dia tulis belajar je. Nampak tak? Bagaimana kita nak menangani isu prosa kepada puisi? Itu yang kita nak daripada feedback open classroom. Macam semalam sedikit perkongsian lah yang saya dapatkan. Oh, patutlah saya ingat murid buat big book untuk setiap orang. Rupanya tak. Dia buat satu kumpulan dan semua hasil kerja kumpulan tu dia jadikan satu big book. Once bila dia dah compile dengan mounting board, dia buka, okey, kumpulan satu siapa? Bangun, angkat bangun ahli keluarga, ahli kumpulan, yang lain semua tepuk. So penghargaan yang macam tu. So cikgu yang lain tengok, oh okey, idea dia macam tu. Bila tengok dekat aktiviti, masa aktiviti semalam, membina menghasilkan satu big book, saya kata, ish, berat ni. Tetapi kita tengok dia buat macam mana. Olahan cikgu tu, satu kumpulan, satu helaian mounting board yang dibuat kitaran tumbesaran haiwan. Katak, telur, lava, pipa dan gurudu. Macam tu kan. Jadi untuk kumpulan satu dia buat gurudu, katak. Okey, kumpulan dua. Okey, kumpulan dua. Budak-budak ni satu, tu kumpulan saya. Last kali habis sekali sampai kumpulan ke-7, inilah big book awak. Tepuk. Harmoninya bila jangan ni, saya buat macam tu. Itu yang dapat daripada pemerhati. Oh, saya tak nampak pun sebenarnya perkara itu boleh dibuat dengan tahun 2. Kan, jadi cikgu sebagai pemerhati, once bila kita buat open classroom, cikgu relate dekat kelas cikgu macam mana tu tak boleh ni. Mungkin cikgu dah terfikir, kan? Okey, mungkin cikgu Munir cakap, okey, penambahbaikan apa ni placement tadi kan, ada tulisan tu kan terbalik kan, budak tu kecil. Kalau saya suruh budak tulis besar-besar, kan? Tapi benda tu tak berlaku. Mungkin bukan nak menjaga hati, tetapi kita sebenarnya untuk open untuk once bila cikgu buat dekat sekolah, orang yang buat ni dia dah bersedia untuk menerima apa jua pendapat. Sebab memang cikgu ni kita train dia, tak apa cakap je kan, sebab kita nak feedback. Dan main peranan daripada pemerhati adalah untuk tengok. Kalau sekolah saya, kalau kelas saya, aktiviti satu je tadi, cukuplah 1 jam. Bukan nak menghasilkan pun, kan? Betul kan cikgu kan? Itu yang saya dapat. Bila kita menjerat ni, kita akan macam okey dekat sini. Okey, nanti cikgu, macam mana cikgu nak libatkan semua? Dan ada few yang saya pernah cerak di sini. Jadi, macam mana cikgu nak libatkan? Okey, kita bagi idea. Kat situ sebenarnya kita nak once bila kita buat program open classroom. Bukan open classroom ni dia sebagai model contoh terbaik, tak. Model ni kita bawa balik ke sekolah mungkin tak berjaya. Tapi mungkin okey, aktiviti pertama tadi saya tak guna placement. Saya gunakan kertas separuh A4 dan tulis angkat.
Itu yang kita nak berlaku bila di open classroom. Ya, cikgu. So next time kalau cikgu dijemput untuk open classroom, mungkin sebab sepatutnya open classroom ni untuk tahun 2019 program tu dibuat oleh Guru Bangsa. Tetapi bila dah lambat bulan 10, bulan 11, cikgu dah sibuk dengan exam satu. Lepas tu kerja akhir tahun cikgu kan. Jadi kita bawa ke tahun ini. Jadi pentadbir yang dipanggil kita forward kepada tahun ni. Mungkin tahun depan ataupun akhir tahun kalau kita ada buat lagi, once penyertaan cikgu saya harap lebih aktif. Bukan kita menghentam dia, tetapi kita just share. Macam saya cakap tadi kan, once bila macam saya share ni, Taman Melati dia boleh, mungkin sebab latar belakang dia. Tapi kalau dalam kota, sebab murid dia 50% Chinese. Okey, ataupun apa ni, dalam kota boleh cakap, saya nak minta puan-puan punya idea kalau murid Chinese yang memang vocab dia kurang. Macam cikgu tadi cakap kan, first time nak buat puisi, budak memang susah. Kita bagi rangka ataupun bagi first column tu apa sebenarnya. Okey, perihal, contohnya perihal keadaan apa ni OKU. Kedua apa? Achievement ke ataupun pencapaian. Kan itu sebenarnya membantu kita sesama kita. Once bila kita balik sekolah, aku tengok dekat Setapak Indah tu aku dapat macam ni. Aku ingat cikgu St. John kata bagi rangka dahulu. Itu yang kita nak. Once bila cikgu cuma 1, 2, 3, 4 orang je yang bercakap, macam tu lah dalam kelas 5. Jadi macam gitu tau. Jadi hopefully once macam kita dalam kelas kan, bila saya mencerap, berapa orang murid yang bangun, berapa orang murid yang angkat tangan, berapa orang murid yang bercakap. So macam ni pun sama juga. Okay, so saya tengok jadi keterlibatan pemerhati adalah sangat kita minta dan kita alu-alukan. Okay? Sebab saya suka dekat, tapi mungkin bila once macam semalam pun saya tak mulakan dulu, semua cikgu segan. Dia tertutup tau. Jadi sebab dia tengok kawan dia juga, sebab dah biasa jumpa meeting. Alamak, tengok engkau Zamila. Jadi dia automatik rasa macam cikgu darjah 5 tu lagi sakit, cikgu Rohaya. Dia tu senior. Jadi bila moderator ada dan pegawai ada, tak apa, bagi je cikgu dia set okey. Barulah dia kata, kalau saya tadi pecahan yang soalan nombor 1 tadi dah aras tinggi, tapi kelas ni boleh buat, saya kagum dengan kelas ni. Tak bagi apa-apa pun, tetapi idea dia punya pemikiran soalan 1 tu dah aras tinggi, tapi tak sanggup budak ni dah buat, ataupun dah buat dulu sebelum ni. Dia boleh argue macam tu tau. Itu yang kita nak sebenarnya bila open kelas ni. Once bila cikgu sebagai pemerhati, saya harap keterlibatan cikgu lebih. Okay? Yeah. Tapi kalau dekat Jepun, dia memang for me lah, dia English kan. For me, I rasa this one tak bagus lah untuk, tak sesuai lah untuk kelas ni. Dan kelas saya pun tak sesuai. Tapi DEX ini adalah percubaan. DEX Kira Berjaya adalah percubaan. Dia panggil pensyarah, dia panggil doktor daripada IPG. Kalau peringkat sini IPG lah, daripada universiti, dia akan cakap no. Lepas tu dia sesama pemerhati akan bagi pendapat. Betul lah tadi Cikgu Munir buat. Pada saya lah. No. Kalau I dekat UI ni, kalau semester 1 tak boleh. Kalau semester 1 buat pembentangan macam ni, saya masih tak bagi lagi dia A. Dia terlalu terbuka. Itu yang kita nak cuba munculkan. Dia sesama pemerhati pun macam satu ada pro pada Cikgu Munir, satu ada yang bukan kita nak bergaduh, tetapi kita nak cari sebenarnya dekat sini boleh, dekat sekolah saya tak boleh. Sama, student dia sama. Adakah student sini fake?
Adakah student sini memang macam ni lah dia punya iklim ni, memang semua duduk diam, tertib. That's yang kita nak. Kalau student saya huru-hara, selagi tak panggil 15 minit nak suruh dia orang duduk diam, itu yang kita nak sebenarnya. Ya, cikgu, jadi once bila kita buat open classroom, sebenarnya keterlibatan pemerhati itu yang kita, sebab membantu kita dan membantu juga guru model. Okay, boleh ya? Nah, itu je lah. Terima kasih Cik Azmi. Okey, last sebelum kita tutup majlis, ada yang nak bagi pandangan? Ya, puan. Assalamualaikum dan selamat hari. Saya Cikgu Rozi dari SMK Taman Mati. Perkara yang boleh kita kongsikan bersama, sebelum tu saya ucapkan tahniah dulu pada Cikgu Munir kerana berjaya menguruskan PDPC, dan saya yakin Cikgu Munir memang seorang yang hebat, guru bahasa yang hebat, yang bagus, yang cemerlang. Sebab kalau kita tak cemerlang, tak hebat, kita tak mampu untuk menguruskan murid kita. Yang pertama saya tengok adalah dari segi suara lah. Sebab pertama kali kita masuk ke kelas dari segi kawalan kelas. Sebab kalau sekolah, kita tak payah cerita sekolah kita sendirilah. Mana-mana sekolah kita pergi, memang kalau suara kita memang biasa, memang kita akan cakap bila dalam postmortem murid tidur lah. Bila saya mengajar, kita reflect balik pada diri kita dari segi suara lah. Sebab saya rasa mana-mana sekolah memang kalau suara perlahan, budak akan tidur. Kecuali memang sekolah asrama penuh, kita tak boleh nak banding. Tapi kalau sekolah harian biasa, memang kita perlu tengok dari segi kawalan suara kita, intonasi kita, bila kita berkomunikasi dengan murid. Sebab contoh aktiviti yang buat sajak tadi, kumpulan ni sebenarnya dia dapat yang terbaik dari Cikgu Muni bagi. Itu adalah saya bagi idea. Mula-mula dia buat adalah dia buat kuih dan bulat. Saya siap menyanyi dengan mereka. Sebab saya ni suka menyanyi sebenarnya. Sebab saya artis di sekolah. Jadi, dia pun, dah cikgu, kan kenapa nak buat kuih dan bulat? Saya kata, kenapa kamu tak ambil anak gadis? Kamu buat daripada perkataan anak gadis tu kamu boleh buat daripada situ pelbagai baris sajak kamu boleh cipta daripada anak gadis. So sebab itulah dia dapat terbaik daripada Cikgu Muni. So daripada situlah. Jadi bagi membolehkan PDPC kita menarik, saya rasa Cikgu Muni tak perlu simpan hari ini. Cikgu Muni kena luahkan. Sebab saya tahu Cikgu Muni memang boleh membuat lawak jenaka, boleh berinteraksi dengan baik dengan murid. Sebab kalau kelas macam tadi, saya rasa memang kalau saya sini saya gagal. Saya cakap tu juga. Sebab saya selalu cakap pada murid saya, okey, komen. Sebab kalau tidak, kamu gagal, cikgu yang akan disalahkan. Jadi, Cikgu Muni sepatutnya tak perlu simpan. Kan, tadi macam takut-takut. Lepas tu murid pun macam memang best actress. Kan, kalau pergi London, anugerah kat London tu memang best actress. Kan, tapi murid-murid bagus. Semua mendengar kata dan memang menyertai aktiviti dengan baik. Memang saya beri komen kat sini, memang murid dapat mencipta sajak dengan maklumat yang tepat, betul. Dan sikap murid yang mengambil bahagian semasa aktiviti PDPC pun sangat aktif lah. Cuma dari segi aktif dia tu, tak tahulah kalau sekolah saya, kalau aktif tu memang pecahlah kelas. Kan, tak tahulah mungkin hari ni. Kan, sebab kita dah dipesan nanti hari ni kita ramai pemerhati di belakang. Kita ada Cik Azmi, kita ada Cik Azura, kita ada Cikgu Man, Cikgu Disiplin. Jadi masing-masing simpan je. Kan, jadi murid nak memberikan idea tu kan, dia macam takut-takut. Sebenarnya bagi je mereka aktif untuk memberi komen apa untuk yang kawan-kawan dia buat. Sebab tengok bila masa saya tengok duduk sini ni tadi kan, takut-takut je nak menulis. Sedangkan mereka dah ada idea nak menulis. Mereka dapat mencipta sajak sebenarnya. Boleh, mereka boleh buat. Sebab saya tengok kat sini bila dapat saya kata buat berdasarkan anak gadis, mereka boleh buat. Dan jadi untuk rakan-rakan yang lain pun, bila kita masuk kelas, yang penting dari segi kawalan kelas lah. Kalau tidak memang akan ada tidur kat belakang, ada yang main waktu aktiviti. Dan salah satu cadangan lagi saya boleh beri, kalau boleh setiap kumpulan tu pastikan ada seorang wakil murid yang boleh menjadi ketua. Maksudnya dia boleh kontrol kumpulan dia, cari yang dalam setiap kumpulan tu ketua yang agak cemerlang sikit IQ dia. Jadi sebab semua sekolah saya tahu tak ada streaming dah. Semua campur dalam satu kelas. Ada yang pandai, ada yang cerdik, ada yang sederhana. Jadi ada tak boleh baca, ada Cik Azmi.
Jadi dalam satu kumpulan tu cari kita kena pasti murid yang betul-betul boleh bagi garis panduan kepada rakan-rakan yang lain supaya mungkin idea lah, jangan aku seorang. Kan? Ataupun jomlah kita buat sama-sama. Mesti ada seorang dalam satu kumpulan. Sebab kalau kita campur semua, kita tak tahu latar belakang murid sederhana ke apa, dia jadi seorang je lah buat kerja. Ataupun yang lain tu senyum, dia tengok bila cikgu keliling, kenapa senyum? Tengok cikgu cantik ke hari ni? Selalu tu soalan saya pertama. Sebab dia tak boleh nak mengambil perhatian dalam aktiviti yang diberikan. Sebab seorang je yang mampu buat. Sepatutnya kita beri garis panduan pada yang ketua yang kita lantik tu, yang cikgu lantik untuk buat. Sebab kalau kita suruh kumpulan mereka lantik sendiri, dia akan suruh yang tak pandai menulis tu beri komen. Yang tu lagi lah. So cikgu main peranan, cikgu lantik sendiri kumpulan, ketua kumpulan yang agak cemerlang sikit. Jadi dia boleh tarik kawan-kawan dia lah. Itulah antara untuk bukan cikgu Munir lah, maksudnya untuk semua rakan saya supaya kita dapat memperhebat PDPC kita. Sebab saya tahu cikgu Munir memang boleh buat. Sebab tengok air muka pun dia boleh buat lawak jenaka. Sebab budak ni sebenarnya dia nak cikgu ada sense of humor. Kalau masuk kelas mengajar straight to the point, tak ada apa kita dapat cikgu, memang kosong buku nota. Sebab saya memang mengajar kelas hujung. Saya memang request tak nak mengajar kelas mandai. Sebab saya tahu kelas mandai ni dia sangat basic. Dia pandai, tapi dari segi hubungan interaksi dengan guru dia agak kurang. Jadi salah satunya kita bagi kanak-kanak. Saya pun tak pandai juga sebenarnya. Itu salah satu perkongsian yang boleh kita buat. Cik Azmi, minta maaf kalau saya panjang lebar. Saya memang kalau cakap memang tak ada berhenti. Terima kasih. Cikgu Munir, all the best. Cikgu Munir boleh buat. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup majlis kita dengan ada tak satu lagi? Okey puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Sofi dari Mata Panas. Saya sudah tertarik kepada polis, ruang, SMT ada perempuan. Puan, boleh tak puan bagi tahu nama? Cikgu Suhartini. Okey. Cikgu dan ayah. Suhartini. SMK? Perempuan Panas. Oh, perempuan panas. Okey. Saya tertarik dengan profession yang ada di sini. Dan saya ada satu soalan. Sebelum cikgu ni melakukan aktiviti, adakah murid-murid tahu tentang kenapa? Tak tahu. Kalau boleh lah bagi saya, cikgu boleh dedahkan dahulu apa fungsi ni supaya murid lebih tertarik dan berminat. Contohnya bagi saya, kalau dia kata, okey awak polis, awak tak polis buat apa? Polis buat apa? Dan kemudian dia macam cikgu Rosi cakap kan, ada satu orang saya kumpulkan. Polis cikgu tetapkan sama dengan kita apa, bersyarat ke. Jadi dalam aktiviti itu lebih menarik. Jadi saya nak cakap tanya lah sebab saya tak mungkin buat ada benda ni. Mungkin saya boleh menggunakan untuk sekolah saya. Jadi saya nak tanya. Saya terima kasih. Okey. Lain ada? Ada lagi? Nama baikkan? Tak ada? Betul? Ada. Okey. Last, sebelum saya tutup majlis, saya persilakanlah Encik Munir memberi pandangan sedikit pada hari ini, komen, perasaan dan sebagainya lah untuk kita punya open classroom pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua cikgu-cikgu, walaupun ramai yang tak kenal, tapi ada jugalah yang saya kenal. Contoh macam Puan Zuraida memang saya kenal dia lah sebab sini saya sekolah dia. Dia memang kenal. Jadi bila dia datang dia, Allah. Dia datang. Tapi tak apalah, saya anggap ini sebagai latihan untuk saya supaya saya mengajar dengan lebih baik lagi. Dan sekolah kami memang pilih tingkatan 3 dan dalam kalangan guru tingkatan 3 tu saya paling muda. Okay, jadi saya lah yang kena. Tapi tak apa. Saya okey, saya terima dengan seadanya. Saya anggap benda ni sebagai satu pelajaran, satu benda yang baiklah. Okey, lepas tu kalau nak kelas tadi 3 kompetitif. 3 kompetitif tu memang saya ajar. Okey. Suara saya memang tak kuat, jadi kelas tu sebenarnya memang agak ligat sebenarnya tu. Tapi saya pun tak tahu kenapa hari ni jadi lain
lain memang lain. Okey. Cuma saya pesan kat dia sebelum classroom tu jaga adab dia. Kadang-kadang tu dia orang pun kena dengan saya juga. Tak apalah, saya anggap benda tu supaya senang saya nak ajar dia kan. Tapi hari ni pun yang betul-betul hardcore pun terlibat sukan lah apa. Tinggallah yang sederhana tadi. Tapi alhamdulillah mereka pun dapat beri kerjasama. Dan satu kumpulan tadi tu, mereka bukan dengan geng dia yang betul-betul bukan. Saya pecah-pecahkan supaya ada satu kepala, yang lain yang ekor-ekor tu boleh ikut kepala. Okay, kalau semua kepala dalam tu, saya takut kepala lain dia masalah tu. Okay, sebab tu memang tetap saya siap, bergerak lah. Okay, nampak gayanya tadi, boleh bersama. Dan saya tak rasa saya berpuas hati dengan penyampaian saya. Saya harap saya boleh membaiki lagi dan saya minta maaf banyak kalau kurang dari pihak saya dan pihak sekolah. Kami cuba buat yang terbaik. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Jadi selepas ucapan Cikgu Munir tadi, maka secara tidak langsung kita punya majlis tamat. Sebelum tamat, saya nak minta cikgu tolong hantar orang pemerhatian ni kepada saya supaya boleh dibuat dokumentasi dan penambahbaikan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.